Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita teruskan dengan standard kandungan yang baru 4.7 pembiakan tumbuhan. Okey, okey, boleh dengar suara cikgu tak? Boleh dengar suara cikgu? Okey, boleh. Okey, jadi hari ini kita belajar tentang standard pembelajaran 4.7.1. Okey, berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. 4.7.2 mewajarkan proses pendebungaan. 4.7.3 memerihalkan proses persenyawaan dan menerangkan pembentukan biji benih dan buah pada tumbuhan. 4.7.4 memerihalkan proses percambahan biji benih. 4.7.5 menyelesaikan masalah apabila percambahan tidak berlaku. Okey, jadi cikgu minta kamu catat yang setiap standard pembelajaran yang cikgu berikan. Okey, sebab ini adalah penguasaan isi yang kamu perlu tahu secara asas. Okey. Jadi ada buku catatan tak? Kamu ada buku catatan tak? Catat tak semua standard pembelajaran tu? Okey, kalau tak ada pun tak ada masalah. Cikgu akan masukkan ke dalam Google Classroom. Okey, nanti kamu tengok. Tengok dalam Google Classroom. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, pengenalan pembiakan tumbuhan. Okey, sebelum kita mulakan tentang tujuan ni, pernah belajar tak tentang bunga masa di sekolah rendah dulu? Pernah belajar tak tentang bunga? Okey, boleh respon dekat chat. Okey, pernah. Okey, yang lain? Okey, apa pembelajaran yang kamu dapat masa kamu belajar tentang bunga dekat sekolah rendah dulu? Apa yang kamu faham? Boleh respon kat cikgu. Cikgu nak ingat balik pembelajaran yang lepas. Okey, apa? Bila kita sebut bunga ni, apa yang kamu faham? Okey, cepat-cepat respon. Jangan senyap. Okey, pembelajaran kita dua hala. Cikgu cuma minta maaf lah sebab cikgu rakam. Okey, jadi mana suara kamu, kalau kamu cakap memang cikgu tak dengar. Tu cikgu minta kamu respon di dalam chat. Okey, apa bila kamu tengok bunga? Okey, tak kisahlah bunga buah-buahan ke, bunga yang ada dekat pasu ke. Okey, apa yang kamu faham tentang fungsi bunga tu? Boleh respon kat cikgu, cepat. Atau apa yang kamu belajar masa di sekolah rendah dulu tentang bunga ni? Senyap ni. Tak ada respon. Saya tunggu jawapan. Cepat. Aina, Afiq, Tariq, Syafura. Tadi ada seorang lagi masuk tadi pun boleh respon. Cikgu nak respon. Tengok dalam chat. Okey, senang. Cikgu tahu siapa yang bagi respon. Nama dah ada. Okey, apa fungsi bunga? Dalam kehidupan seharian, apa fungsi bunga? Cepat-cepat respon. Senyap je ni. Hari ni senyap Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, sebenarnya tujuan atau kaedah dengan struktur Jadi kita akan bincangkan tiga ni lah. Okey, yang pertama kalau kita tengok, bunga kalau dalam kehidupan seharian, kalau katakan dia adalah
seorang yang penggemar bunga. Okey, biasanya kalau dekat rumah dia banyaklah pasu-pasu dan pokok-pokok yang berbunga ni, maknanya dia suka cantik. Okey, lepas tu ada satu lagi, dia suka bau yang harum daripada bunga. Okey, jadi tu antara contoh-contoh fungsi bunga dalam kehidupan seharian. Okey, ada setengah juga bunga ni digunakan untuk kacukan. Kacukan maknanya bila kita sebut kacukan ni biasanya ialah untuk dapat benih yang baik, atau pokok bunga yang cantik dan sebagainya. Okey, itu adalah yang dimaksudkan dengan fungsi bunga untuk kehidupan orang biasa lah. Okey, tapi kalau kita belajar tentang bunga ni, sebenarnya tujuan dia bila kita tengok tentang pembiakan tumbuhan ni, biasanya bunga ni adalah salah satu fungsi untuk kemandirian spesies. Okey, apa maksud kemandirian spesies? Okey, kalau tahu kamu respon, kalau tak tahu, cakap tak tahu. Okay, apa maksud kemandirian? Sebenarnya kita dah belajar itu topik mula-mula pembiakan. Asexual dengan sexual itu. Okey, apa tujuan apa maksud kemandirian? Boleh respon kat cikgu? Okey, apa maksud kemandirian? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, kamu ni bersama dengan saya atau tidak? Okey, saya nak semua respon. Saya cikgu. Okey, saya nak tengok kamu ni bersama dengan saya atau tidak, atau saya cakap seorang-seorang Okey. Ada. Okey. Okey, bagus. Okey, saya nak tanya apa maksud kemandirian? Okey, kemandirian. Okey, kalau tak tahu cakap tak tahu. Okey. Kalau tahu, okey, apa maksud dia? Okey, saya nak semua orang respon. Okey, tak tahu. Ramai yang tak tahu. Jujurlah, kena jujur. Belajar ni kita kena jujur. Kalau kita tak tahu, kita cakap tak tahu. Okey, jangan tunjuk kita macam kita tahu. Senyap bukan satu solusi yang baik. Keupayaan sesuatu hidupan. Okey. Afiq, okey, bagus kerana mencuba. Okey. Okey, sebenarnya kemandirian ni maksud dia ialah untuk mengekalkan spesies. Okey, mengekalkan spesies. Okey, boleh ni? Faham? Okey, saya nak kamu respon. Jadi kalau kamu senyap, saya tak tahu kamu faham ke, kamu tahu ke, saya tak tahu. Okey, kamu kena respon. Okey. Okey, jadi kemandirian ni dia nak kekalkan dia punya spesies lah, kekal. Jadi mana dia nak, kalau selagi bumi tu ada, selagi tu dia nak ada dalam bumi tu. Okey. Jadi lawan kemandirian ni biasanya kita panggil dia sebagai mortality. Okey, cikgu type kat sini. Okey, supaya kamu tak eja silap. Mortality. Okey, mortality ni maksud dia matilah. Okey. Dah tak ada lagi dah. Okey, jadi dua ayat yang berlawanan tu. Okey, biasanya kalau dalam sains memang kita akan cakap kemandirian. Okey, dia nak kekalkan spesies dia. Okey, jadi lawan dia ialah mortality. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, kalau segi kaedah, okey, dia ada dua jenis. Okey, satu kita kenali dia sebagai pembiakan seks. Okey, jadi biasanya kita sebutnya pembiakan seks. Okey, dia mesti melalui bunga. Okey. Okey, kemudian satu lagi pembiakan aseks. Okey, dia melalui bahagian-bahagian vegetatif. Okey, itu utamanya batang, akar dan juga daun. Okey, jadi makna bahagian-bahagian tertentu lah. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, bila kita sebut pembiakan seks ni, okey, biasanya dia perlukan dua gamet yang berlainan. Okey, dua gamet yang berlainan. Contoh ialah gamet jantan dan gamet betina.
Tetapi kalau pembiakan aseks ni, dia tidak memerlukan gamet. Okey, jadi dia maknanya dia boleh ambil mana-mana bahagian lah. Tak kisahlah batang ke, akar ke, daun ke, untuk jadikan individu baru. Okey, itu adalah yang dikatakan sebagai perbandingan antara pembiakan seks dan aseks. Okey, jadi jelas setakat ni slide yang pertama ni. Okey. Okey. Okey, kita pergi kepada struktur dan fungsi bunga. Okey, jadi kalau kita tengok bunga ni, okey, bagi peringkat menengah rendah, okey, kita perlu hanya tahu sedikit saja struktur bunga ni. Kalau kita tengok struktur bunga ni sangat banyak. Okey, kalau kamu naik ke peringkat yang lebih tinggi, sebenarnya lebih banyak. Kalau kamu search dalam Google pun banyak struktur. Tapi bagi peringkat kita, kita hanya perlu tahu, okey, ada beberapa bahagian bunga sahaja. Okey, iaitu ialah sepal. Okey, ni sepal, macam tangkai dia ni. Okey, dia punya ni. Okey, ranggi atau petal. Okey, dua-dua lah. Cikgu tengok ada dalam banyak, ada juga dalam setengah buku rujukan, dia tak pakai ranggi, dia pakai petal. Okey, tapi kita kena ingat, jadi bila kita nak rujuk ni, kita jangan rujuk buku rujukan. Kita mesti rujuk buku teks dahulu. Okey, apa yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Okey, buku teks tu. Jadi itu adalah sumber utama, sumber rujuk yang pertama. Bukannya buku rujukan. Okey, boleh ni jelas? Faham? Okey, jadi penggunaan buku kena ingat jangan gunakan buku rujukan dahulu. Gunakan buku teks dahulu. Okey, kemudian stamen dan pistil. Okey, jadi ini adalah bahagian-bahagian utama yang ada pada bunga. Okey, kemudian kalau kita tengok yang seterusnya, gamet jantan tergandung di dalam butir debunga yang dihasilkan oleh anther. Okey, kita tengok anther kat mana? Okey, kat sinilah. Ni bahagian anther. Ni bahagian filamen yang panjang ni. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, filamen dan anther, dia akan bergabung, okey, menjadi stamen. Okey, ingat je, stamen ni ialah bahagian gamet jantan. Okey, kita tengok pula gamet betina. Okey, terdapat di dalam ovul yang dihasilkan oleh ovari. Okey, jadi dia sebenarnya ni kalau kita tengok kat sini, ovari bagi bunga yang ada yang bahagian bawah ni lah. Okey, yang bahagian bawah ni. Okey, jadi kalau kita tengok bahagian gamet betina ni, dia mesti mengandungi stigma, stil dan juga ovari. Jadi gabungan ketiga-tiga ni akan membentuk pistil. Okey, jadi ingat je, stamen ialah untuk gamet jantan, pistil ialah untuk gamet betina. Okey, kemudian dia ada aksesori. Okey, contoh dia ialah ranggi. Okey, dan juga sepal. Itu sahaja. Okey, pedicle brag ni sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya untuk sukatan kita tak digunakan sangat lah. Okey, boleh faham? Okey, jadi ada 4 je bahagian yang utama pada bunga. Okey, kita teruskan. Okey, kalau kita tengok jenis bunga, okey, jenis bunga ni ada 2. Okey, satu kita kenali dia sebagai bunga unisex. Okey, unisex maknanya maksud dia mengandungi stamen atau pistil sahaja pada sekuntum bunga. Okey, contoh, okey, ejaan silap sikit sini. Contoh, bunga unisex ialah bunga betik dan bunga jantan. Okey, contohnya maksud dia, kalau unisex ni maknanya dalam satu bunga tu ada satu saja organ sama ada untuk jantan atau untuk betina. Okey, itu sebabnya kalau kita pernah dengar dulu, kalau orang tua-tua pernah cakap bila ada pokok ni, pokok kelapa ni dia tak berbuah. Okey, sebab rupanya pokok kelapa ni ialah menghasilkan hanya bunga jantan. Okey, pokok bunga jantan. Jadi dia tak ada bunga betina. Okey, jadi itu sebabnya pokok tu tidak boleh berbuah.
Okey, faham ni tentang unisex ni? Jadi setiap bunga tu dia ada satu saja gamet. Okey, mewakili gamet. Okey, satu gamet jantan saja. Okey, bunga jantan sahaja. Yang satu lagi bunga ni bunga betina sahaja. Okey, itu yang kita kenali dia sebagai bunga unisex. Okey, boleh faham tentang bunga unisex ni? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey. Okey. Okey, cikgu minta respon Jangan ni, okey. Minggu depan tak tahulah kelas mana yang pengetua nak masuk bersama dengan saya lah. Okey, jadi saya nak kamu respon. Okey, jangan tak aktif lah, senyap je. Yang penting kena ada aktif, kena bagi respon. Kamu respon dengan cikgu, cikgu tahu masalah kamu. Okey, faham atau tak faham? Okey. Okey, yang seterusnya ialah bunga bisex. Okey, kadang-kadang ada juga dikenali sebagai bunga bisexual. Okey. Jadi ini mempunyai kedua-dua bahagian pembiakan jantan dan betina pada sekuntum bunga yang sama. Okey, maksud dia satu bunga tu ada dua gamet. Okey, ada gamet jantan dan ada gamet betina. Okey. Okey, kalau kita tengok daripada segi ciri-ciri ni, yang mana ada kelebihan? Bunga unisex ke atau bunga bisex? Boleh respon kat cikgu. Bunga unisex atau bunga bisex yang lebih baik? Okey, boleh respon dekat chat. Afiq unisex. Okey, yang lain? Mana yang lagi agak baik? Pada kamu lah. Okey, bagus. Okey, Afiq betulkan. Okey, jadi yang terbaik sebenarnya adalah bunga bisex. Okey, maknanya kalau kita tengok bunga bisex ni, okey, dia ada kedua-dua gamet. Okey, Afiq. Boleh? Faham? Kelas kita 18 tinggal 6 orang je. Yang lain tu tak tahulah. Cikgu harap betul lah kalau peranti dengan dia punya line tu. Okey. Okey, ada masalah tentang jenis bunga ni. Okey, saya rasa jelas lah Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kalau bunga bisex, bentuk dia macam ni. Okey, ada bunga. Okey, dia mengandungi dua-dua sekali. Okey. Okey, bahagian bunga jantan kita panggil apa? Pada bunga tu, apa nama dia? Satu bahagian yang mewakili gamet jantan bagi bunga. Kita panggil apa? Okey, Aina je respon, yang lain. Okey, Kamarul. Okey, stamen Okey. Jadi dalam stamen ada apa ya? Dalam stamen ada apa? Okey, stamen ni adalah gabungan dua struktur utama. Apa dia? Boleh respon cepat-cepat. Stamen. Okey, kita dah tahu tadi stamen itu ialah untuk mewakili gamet jantan. Okey, apa struktur yang menggabungkan dia menjadi stamen? Okey, respon cepat. Pistil. Okey. Tak. Okey, pistil ni ialah gamet betina. Mewakili gamet betina. Okey, cikgu nak tanya. Okey, apa yang membentuk stamen? Dua struktur utama, dua sahaja. Satu bermula dengan huruf A, satu lagi ialah F. Okey, cepat. Tahu? Tahu ke tak tahu atau lupa? Gambar tu ada tu. Cuba tengok. Tengok gambar tu betul-betul.
Okey. Anther dan filament. Okey, bagus. Okey, jadi kadang-kadang kamu kena ingat bila dalam soalan peperiksaan, okey, kamu kena faham tu. Okey, bila sebut stamen je, dia mesti merujuk kepada dua. Anther dan filament. Okey, jadi biasanya jarang dia tengok filament lah, dia akan tengok anther. Dekat anther ni, kenapa anther ni sangat penting? Sebab dekat anther ni terletaknya banyak bunga. Okey, faham ni? Okey, itu sebab dia akan membekalkan gamet jantan. Okey, boleh ni? Faham? Okey. Jadi saya nak kamu faham tu, bila sebut statement mesti ada dua. Okey, kemudian yang seterusnya, okey, kalau kita tengok kat sini, okey, dekat bisect ni juga dia ada pistil. Okey, pistil pun kita dah tahu, dia adalah gabungan stigma, stil dan ovari. Okey, jadi ada tiga struktur utama ni yang membentuk pistil. Okey, itu adalah bunga bisect. Okey, jadi apa yang cikgu boleh katakan kat sini ialah stamen dan pistil dalam bunga yang sama. Okey, bagi bunga asexual pula, okey, kalau katakan dia nak menjadi bentuk yang lain, maknanya stamen dan pistil ni pada bunga yang berbeza. Jadi kalau saya tengok kat sini, okey, cikgu gerakkan cursor cikgu kat sini. Okey, ni bunga apa ni? Cikgu gerakkan cursor ni. Bunga apa ni? Bunga jantan ke atau bunga betina? Dalam bahasa Inggeris dah ada kat situ sebenarnya. Okey. Apa yang merujukkan ia sebagai bunga betina? Kenapa ia dirujuk sebagai bunga betina? Ya, bagus. Pistil. Okey, sebab dia hanya ada pistil. Okey, jadi secara automatik yang satu lagi ni, kita kenali dia sebagai bunga jantan. Kenapa dia ada bunga jantan? Sebab dia ada apa? Kelas 4. Sebab dia ada apa? Apa menyebabkan bunga ni dikenali sebagai bunga jantan? Okey, sebab dia ada anther dan filament. Okey, jadi bila ada anther filament, okey, anther filament ni juga kita kenali dia adalah stamen Okey, dia gabungan dia akan membentuk stamen. Jadi itu sebabnya kita kenali dia sebagai bunga jantan. Jadi dia maksud dia kat sini bunga jantan dan bunga betina atau bahagian jantan dan bahagian betina atau gamet jantan atau gamet betina adalah pada bunga yang berasingan. Okey, tapi kalau kita tengok bisect tadi, bunga bisect ni dia ada dua-dua gamet untuk yang mewakili gamet jantan dan juga gamet betina, iaitu stamen dan juga pistil. Okey, jelas Cikgu harap jelas. Okey, kita tengok bunga unisex ni. Okey, contoh-contoh dia. Okey, kita dah tahu tadi bunga dia berasingan dan mewakili gamet yang berasingan. Okey, contoh pokok kelapa sawit, okey, pokok jagung, pokok betik dan pokok kelapa. Okey, ini semuanya kita kenali dia sebagai bunga unisex. Okey, ni salah ni. Okey, ni bukan bunga unisex ni bunga bisex. Okey, bisex. Okey, sebab apa? Bisex ni contoh dia ialah pokok bunga raya dan pokok rambutan. Okey, jadi maksud dia kalau cikgu sebut sini, okey, bunga bisex maknanya dia mengandungi dua-dua, okey, gamet jantan dan juga gamet betina atau stamen dan pistil berada pada bunga yang sama. Okey, tolong tengok kat sini, slide ni salah sikit. Ini adalah bisex. Okey, bunga bisex. Okey, contoh dia ialah pokok bunga raya dan juga pokok rambutan.
Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, daripada segi fungsi, okey, kita tengok, okey, ini adalah stamen. Okey, stamen ni terdiri daripada anther dan filament. Okey, anther ni terdiri daripada pundi debunga yang mengandungi butir debunga. Jadi setiap debunga mengandungi gamet jantan. Okey, jadi kan cikgu dah cakap tadi, anther ni tempat di mana terhasilnya debunga. Okey, filament ialah tangkai kecil yang memegang anther. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini sebenarnya penyesuaian filament ni juga kadang-kadang penting bagi bunga tersebut. Okey, kadang-kadang ada filament tu dia pendek, berada di dalam ranggi atau sepal bunga tu. Okey, ada juga yang tiba-tiba dia punya filament ni panjang. Okey, jadi maknanya anther tu terkeluar daripada bunga. Okey, jadi dia bergantung kepada penyesuaian bunga tersebut. Okey. Okey, jadi mana kalau cikgu cakap penyesuaian ni biasanya dia bergantung kepada ejen pendebungaan. Okey. Okey, yang seterusnya ranggi. Okey, biasanya berwarna-warni. Okey, dan ada juga bau. Okey, dan kebanyakan ranggi mempunyai nektar. Okey, bergula. Okey, nektar ni nama lain dia apa katnya? Kalau orang biasa panggil nektar ni apa dia? Nektar ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris nektar. Tapi dimelayukan menjadi Nektar. Nektar ni apa? Boleh respon kat cikgu? Saya takut nanti saya sebut nanti kamu tak tahu apa tu nektar. Nektar ni apa? Tak ada yang nak respon ni. Tahu tak nektar tu apa? Okey, sama juga cikgu nak tanya. Tahu apa, respon apa dia? Tak tahu cakap tak tahu. Tak apa, kita belajar ni kalau tak tahu kita cakap tak tahu. Nektar ni apa? Okey, ramai yang tak tahu. Okey, bagus. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kalau kita kata nektar ni ialah ia adalah madu. Madu. Okey, maknanya kalau lebah ni, okey, bee ni biasanya dia akan suka ambil nektar lah. Okey, jadi itu antara sumber makanan. Okey, dia sumber makanan bagi bee tadilah. Okey, jadi ini antara contoh. Okey, bunga ni banyak membekalkan nektar. Okey, kemudian sepal. Okey, kalau kita tengok biasanya berwarna hijau sahaja. Okey, sepal melindungi bunga semasa di peringkat hidup. Okey, maknanya kalau kita tengok sepal ni sebenarnya dia punya fungsi utamanya masa bunga tu belum berkembang lagi. Okey, mana dia kalau kita tengok dia akan jadi satu macam tertutup, bunga tu dia belum berkembang, dia tertutup. Jadi yang melindungi tu adalah sepal. Tapi bila bunga tu dah berkembang, okey, jadi sepal tu jadi sepal tu kita tengok dia akan berada di bahagian bawah petal. Okey, atau ranggi. Okey, setakat ni boleh ikut, boleh faham tentang cikgu ceritakan ni tentang stamen, anther, filament. Okey, kemudian cikgu dah bincangkan sedikit tentang ranggi. Okey, dan kemudian apa yang ada pada ranggi iaitu nektar, madu. Okey, madu atau kalau kita tengok apa fungsi madu ni sebenarnya apa ni? Fungsi madu ni dia adalah sumber makanan bagi serangga tertentu. Okey, dan satu lagi apa dia sebenarnya? Fungsi madu ni. Fungsi utama madu ni sebenarnya adalah untuk menarik ejen pendebungaan. Itu yang paling penting. Okey, membekalkan makanan, cikgu setuju. Okey, membekalkan makanan. Okey, tapi yang terbaik dia adalah untuk attract atau untuk menarik ejen pendebungaan. Okey, jelas? Okey, tujuan utama nektar atau madu. Boleh faham? Okey, jadi mana bunga ni semua ada nektarnya tersendiri. Itu sebabnya kalau kita tengok
Kalau katakan orang tu kumpul madu daripada tualang, harga dia sangat mahal. Sebab apa? Kita tahu lebah ni dia akan ambil madu-madu daripada pokok-pokok hutan. Okey, pokok tualang. Okey, pokok tualang kita tahu lah pokok-pokok yang tinggi ni. Okey, bunga dia ke atas Okey, jadi itu sebab harga dia mahal. Okey, kalau katakan yang tanam secara dekat bahagian bawah ni, okey, katakan dekat dusun apa ni, tu kita katakan harga madu tu agak rendah sedikit berbanding madu tualang tu. Okey, itu antara contoh. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula pada gamet betina, okey, pistil, okey. Jadi kita dah tahu tadi pistil okey terdiri daripada stigma, stil, ovari dan juga ovule. Okey, kita tengok stigma, permukaan yang melekit. Okey, jadi maknanya kalau kita tengok permukaan yang melekit, okey, jadi tujuan dia ialah untuk melekatkan debunga. Jadi makna debunga ni akan turun daripada enter ni kemudian melekat dekat sini. Okey, jadi ini kita panggil dia stigma. Okey, kalau katakan kamu terlupa, okey, apa fungsi stigma ni, kamu ingat je. Stigma, S-T-I-C-K. Okey, apa maksud stick ni? Okey, cikgu type kat sini. Okey, dalam bahasa Inggeris. Okey, apa maksud stick? S-T-I-C-K. Boleh respon kat cikgu tak? Batang? Tak. Kayu je lah. Okey, ada orang juga panggil stick tu kayu. Okey, tapi sebenarnya stick ni dia melekat. Dia maksud dia melekat. Okey, faham ni? Okey, jadi kamu ingat je. Stigma, okey, nama struktur bunga tu. Tapi kalau kita ingat je stick. Stick ni dia makna dia melekat, melekit. Okey, jadi dia tujuan dia ialah untuk melekatkan debunga. Okey, jelas? Faham? Okey, ada apa nak tanya tentang stigma? Okey. Okey, yang seterusnya ialah stil. Okey, kita tengok stil, struktur halus yang tumbuh daripada ovari dan memegang stigma. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, yang ni yang panjang ni, ini kita panggil dia stil. Okey, macam mana cikgu nak cakap ni? Okey, kamu pernah ambil buah daripada pokok tak? Okey, pernah ambil buah daripada pokok tak? Pernah? Okey. Okey, yang paling senang kita nak tengok ialah buah pernah ambil buah jambu merah tu tak? Jambu merah. Jambu merah, jambu air Orang panggil jambu air kan? Jambu yang warna merah tu. Pernah tak? Pernah jumpa tak jambu warna merah ni? Jambu air ni? Bukan jambu yang warna hijau tu. Jambu hijau tu pun ada juga tapi dia jarang jumpalah. Okey. Jadi kalau kita pernah tengok, okey, siapa yang pernah tengok yang dekat jambu merah tu, selalu kalau kita ambil satu tu kemudian dia ada tali macam bentuk satu yang halus dekat bahagian bawah tu lah. Okey, kan ditangkai. Okey, tangkai buah jambu merah tu, kemudian dalam tu dia macam ada bulat, lepas tu dia ada macam satu benda halus. Okey, yang halus tu sebenarnya ialah stil yang telah mengecut. Okey, faham ni? Okey, tu adalah stil. Tapi kalau kamu nak tengok senang je, kamu tengok dekat bunga. Bunga tu pun juga ada stil dengan jelas lah. Okey, boleh? Faham? Okey, kemudian ovari. Okey, kita tengok ovari Okey, sama juga kalau kita tengok dengan manusia. Okey, sama juga. Ovari, bahagian yang terbesar pada hujung bawah pistil yang mengandungi ovul. Okey, ingat je kalau tumbuhan, ovari menghasilkan ovul. Okey, ovul. Okey, kalau manusia, ovari menghasilkan ovum. Okey, cuma daripada segi istilah, daripada segi perbezaan satu huruf saja. Okey, jadi ingat je, tumbuhan, ovari, ovule. Okey, kalau manusia, ovari, ovum. Okey, itu saja perbezaan daripada segi huruf tu. Okey, M dengan L di bahagian belakang tu.
Okey, boleh ni? Okey, jadi kemudian kalau kita tengok ovule, okey, ovule mengandungi gamet betina. Okey, kita tengok yang kecil-kecil halus ni. Ini adalah kita punya ovule. Okey, jadi biasanya lah kalau kita makan selalu buah tu yang kita makan sebenarnya kita makan ovari. Okey. Jadi macam contoh dalam tu ada biji benih. Okey, itu ialah ovule. Okey, faham ni? Jelas? Okey, itu dia, kalau dia dah menjadi buah lah, bunga tu dah menjadi buah. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey? Faham? Okey. Respon cepat. Okey? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, pendebungaan. Okey, definisi pendebungaan ialah pemindahan butir-butir debunga matang dari anther ke stigma. Okey, yang ni tertinggal ke ni. Anther ke stigma. Ke stigma. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini dia ada dua jenis. Okey, satu ialah pendebungaan sendiri. Maknanya ada bunga ni dia bersenyawa sendiri. Okey, ataupun daripada pokok yang sama ni, okey, dia akan berpindah butir-butir bunga ni kepada bunga yang lain pada pokok yang sama. Okey. Okey, itu yang dimasukkan dengan pendebungaan sendiri. Maknanya dia tak keluar langsung daripada pokok tersebut. Okey, yang seterusnya ialah pendebungaan kacuk. Okey, jadi maknanya dia debunga ni transfer kepada pokok yang lain. Tapi ingat je, bila sebut pokok yang lain ni mesti dari spesies yang sama. Okey, atau jenis pokok yang sama. Okey, jadi maknanya kalau sini adalah debunga pokok rambutan. Okey, contohlah. Okey, jadi dia mesti boleh pindahkan debunga pada pokok rambutan yang lain. Okey, dia mesti pokok rambutan. Dia tidak boleh pokok rambutan dengan pokok mangga. Dia tak boleh, dia tidak akan berlaku sebab terdapat perbezaan genetik kat situ. Okey, dia tidak sesuai. Okey, faham? Okey, tentang maksud atau definisi pendebungaan dan juga contoh pendebungaan, iaitu ada dua saja, sendiri dan juga kacuk. Ingat je, kacuk tu maknanya daripada spesies yang sama tapi daripada bunga daripada pokok yang berbeza. Okey, itu yang kamu kena ingat. Yang lain sendiri ni tak ada masalah, daripada pokok yang sama. Okey, boleh? Faham? Jelas? Okey. Okey, kalau kita tengok daripada segi pengertian yang terbaik, okey, pendebungaan sendiri ialah debunga dipindahkan dari anther. Mesti bermula daripada anther ke stigma. Jadi saya dah cakap tadi, pada bunga yang sama daripada pokok yang sama. Pada bunga yang lain daripada pokok yang lain yang sama. Okey, apa pula macam ni? Pada bunga yang lain dari pokok yang sama. Okey, ni betulkan sikit Dari pokok yang sama bukan pokok yang lain. Okey, pokok yang sama. Okey, kita tengok yang kat sini lah. Ni contoh dia. Yang nombor satu ni contoh dia. Okey. Okey, kemudian pendebungaan kacuk. Okey, sama juga. Okey, dia bunga dipindahkan dari anther ke stigma. Okey. Jadi kalau kita tengok yang ni tak ada masalah. Maknanya daripada bunga sini, bunga A ke bunga B, dan kemudian pokoknya juga adalah pokok yang berlainan, tetapi dia punya spesies mesti sama. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kelebihan pendebungaan sendiri ni, okey, dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru, mempunyai ciri yang menyerupai tumbuhan induk. Okey, bila cikgu sebut tumbuhan induk tu, maksud dia ialah tumbuhan asal.
asal dia lah. Okey, okey. Okey, kalau kita tengok kat sini pula, okey, bila ada kacuk, okey, maknanya dia akan membentuk tumbuhan yang baru tapi ciri yang berbeza. Okey, jelas? Faham? Okey, kalau soalan cikgu lah. Okey, mana yang lebih baik? Pendebungaan sendiri ke atau pendebungaan kacuk? Respon kat cikgu. Sendiri atau kacuk? Okey, kalau susah nak ayat dia panjang, okey kamu tulis je. S dengan K. S tu mewakili sendiri, K tu mewakili kacuk. Okey, yang mana yang terbaik? Pendebungaan sendiri ke pendebungaan kacuk? Okey. Okey, jawapan yang terbaik ialah kacuk. Kacuk bukan S. Bukan S. Okey, kacuk ni sebab apa? Dia akan menjadi tumbuhan yang baru dan berlainan daripada, katakan ni adalah pokok, okey, pokok A, ni adalah pokok B. Kalau bila dah disenyawakan, jadi dia akan membentuk pokok tu bukan pokok A dan bukan pokok B. Dia akan membentuk pokok C. Okey, pokok C ni apa maksud dia? Ada sedikit genetik daripada pokok A, ada sedikit genetik daripada pokok B. Okey, faham? Okey, contoh macam kita lah, macam kita sebagai manusia, manusia, okey, manusia kita ada sedikit genetik daripada ibu, ada sedikit genetik daripada bapa. Jadi kita adalah diri kita sendiri. Kita ada kedua-dua genetik tu, tapi individu kita tu adalah individu kita yang tersendiri. Varieti yang tersendiri. Berlainan daripada ibu dan juga bapa. Okey, sama juga dengan kacuk tadilah, dia berlainan daripada pokok induk. Okey, sama ada pokok A, sama ada pokok B. Okey, faham? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Okey, jadi saya tanya ni sebab kadang-kadang keluar dalam soalan peperiksaan, dia suruh ada satu bahagian soalan tu dia akan suruh kamu, dia akan ceritakanlah tentang pemindahan debunga ni. Lepas tu dia suruh kamu pilih. Okey, lepas tu dia akan tanya, bila kamu dah pilih, okey, contoh macam cikgu cakap tadi, okey, sendiri atau kacuk. Okey, masing-masing dah ada jawapan dia. Ada sendiri, ada kacuk. Okey, lepas tu dia akan tanya, kenapa, mengapa. Tu yang kamu kena faham tu. Okey, jadi kalau penembungan sendiri, dia tidak akan berbeza daripada induk. Sama je. Okey, kalau kacuk, dia berbeza daripada induk. Okey, jelas? Okey, ingat je kat sini, point kat sini selalu kalau dalam PT3 ni selalu keluar. Okey, ujian bertulis ni kalau PT3 yang ini adalah soalan yang sangat popular. Okey? Okey, jelas? Faham? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, cikgu rasa jelas Okey, maafkan cikgu. Okey, saya memang tak dengar suara kamu. Okey, kalau bila rakaman tu memang akan dengar suara kamu, tapi bila waktu sekarang ni saya nak respon kamu, saya memang tak dengar. Saya tak mungkin, daripada segi teknikal saya tak berapa baik lagi lah. Jadi benda-benda ni saya kena pelajari lagi. Okey, kalau tak rakam, okey, kita boleh buat live show. Saya boleh dengar, kamu boleh cakap melalui saya secara direct. Okey, tapi bila rakam, dia tak boleh. Saya tak boleh dengar suara kamu. Itu sebabnya cikgu minta kamu respon dalam chat. Okey, jadi saya rasa okey. Okey, kita tengok peta iting ni. Okey. Okey, kalau kita tengok daripada segi persamaan hanya ada satu saja. Melibatkan pemindahan butir bunga dari anther ke stigma. Okey, itu sahaja untuk perbandingan pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Okey, kalau kita tengok ciri-ciri yang ada pada pendebungaan sendiri, yang pertama melibatkan satu atau dua bunga. Okey, melibatkan satu pokok yang sama. Okey, dan anak pokok yang terhasil menyerupai pokok induk. Jadi dia sama, genetik sama, bentuk yang sama daripada induk pokok asal tu.
Okey, kalau kita tengok kacuk, dia mesti melibatkan dua bunga. Okey, melibatkan dua pokok yang berbeza tapi yang mempunyai sama spesies. Okey, dan anak pokok yang terhasil adalah berbeza daripada pokok induk. Itu sebabnya kalau kita tengok kesan daripada kacuk ni, okey, kita akan nampak yang sekarang ni musim apa yang popular sekarang ni dekat Malaysia ni? Musim apa katnya? Boleh respon kat cikgu. Sekarang tengah popular ni. Kat sana ada tak durian? Cikgu dengar kata durian daripada Johor. Okey, betul. Durian. Sekarang okey, kalau kita nak beli durian, kita tengok ada banyak harga tak? Ada macam-macam jenis harga tak? Kadang-kadang kita tengok harga pun macam tak munasabah. Banyak. Okey, biasanya kalau kamu pergi tengok bila kita nak beli durian, apa contoh simbol-simbol yang dibagi kat situ? Contoh. Ni durian kampung, ni durian apa, ni durian apa. Dia cakap apa kan? Dia ada cakap, dia ada label durian tu. Okey, apa contoh-contoh dia? Kan ada kalau orang-orang kampung, dia selalu panggil IOI kan? Betul? IOI. Okey, jadi kalau kita tengok IOI tu sebenarnya dia bukan IOI, dia sebenarnya adalah D. D tu mewakili durian. Jadi dia punya kacukan tu jenisnya ialah 101. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok durian tu ada dia tulis D. Mesti D tu mewakili nama durian. Lepas tu ada D24. Okay, itu semua adalah durian-durian kacukan lah. Durian Musang King, betul. Okay, durian Musang King ni ada nombor dia. Tapi orang popularkan dia sebagai durian Musang King. Okay, ni antara contoh-contoh durian. Semuanya adalah daripada pendebungaan kacuk. Okay, jelas ni? Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, saya rasa jelas lah Okey, kita tengok ejen pendebungaan. Okey, yang pertama, okey, contoh-contoh ejen pendebungaan bunga, okey. Kalau yang kerja yang cikgu tunjuk ni apa benda ni agaknya? Cikgu lupalah nama dia. Apa kita panggil ni? Famous ni. Apa ni agaknya? Selalu melekat dekat kaki seluar ni. Kita panggil apa tu? Boleh bantu cikgu tak? Apa nama dia? Okey, yang dekat seluar ni, yang melekat-lekat selalu ni. Kemuncup. Okey, betul lah. Okey, kemuncup. Okey, jadi kalau kita tengok kemuncup ni, okey. Okey, dipindahkan secara sengaja ke atau tidak sengaja? Secara sengaja ke atau tidak sengaja? Okey, betul. Secara tidak sengaja dan kadang-kadang ada juga sengaja. Yang sengaja tu biasanya kita dah nampak banyak kemuncup kat situ, kita pergi juga lagi. Tu secara sengaja lah. Tapi biasanya secara kebanyakannya adalah secara tidak sengaja. Okey. Okey, apa yang kita buat bila kita dah nampak kemuncup ni dah melekat dekat seluar? Kita akan cabut, betul? Ada setengah orang tu dia tak tunggu balik rumah akan cabut, dia akan cabut dekat padang sekolah tu juga. Jadi kat sini kita dah tengok akan berlakunya penyebaran, okey, atau kita kata orang itu sendiri telah menjadi ejen pendebungaan. Okey, jadi manusia adalah salah satu daripada ejen pendebungaan. Okey, kemudian haiwan, ada serangga, ada air, ada udara. Okey, jadi tolong ingat ni, ejen-ejen pendebungaan. Okey, kita nak tengok ciri-ciri bunga atau ejen pendebungaan yang dilakukan oleh haiwan dan juga serangga. Biasanya kalau jenis macam ni, dia punya ranggi atau petal dia akan mempunyai ranggi dan petal yang sangat besar
Okey, dan satu lagi warna dia menarik dan satu lagi dia terang. Okey, jadi terang, warna-warna terang ni ialah untuk menarik minat ejen pendebungaan yang terdiri daripada serangga. Okey, haiwan. Okey, manusia pun suka juga bila nampak bunga-bunga yang cantik, dia suka tengok. Okey, kemudian mempunyai nektar, madu dan berbau harum. Okey, kemudian butir debunga yang dihasilkan adalah kasar dan melekit. Okey, macam contoh kalau kita tengok kat sini ada ada apa ni? Okey, ada kita punya lebah kat sini, dia melekat dekat bahagian sini. Okey, jadi kalau kita tengok, kalau daripada segi mikroskopik, halus, sebenarnya dekat kaki lebah ni sebenarnya dia ada banyak bulu-bulu halus. Okey, akhirnya bunga tu mudah melekat pada kaki lebah tersebut. Okey, jadi kat sinilah dia akan tengok butir-butir bunga tu dia mempunyai sifat kasar dan juga melekit. Jadi akhirnya ejen pendebungaan tu iaitu lebah ni dia akan pindah kepada bunga-bunga yang lain. Jadi kat sini akan berlakunya proses pendebungaan. Okey, next. Okey. Contoh bunga ialah bunga raya, bunga dahlia, bunga ros dan juga bunga rambutan. Okey, proses kalau kita tengok kat sini tak berapa terang Okey, kalau kita tengok, okey, ada lebah melekat pada bunga tu. Okey, ini bunga, kita katakan bunga bisexual lah. Okey, ada dua-dua sekali. Okey, kemudian bila melekat pada kaki lebah ni, kemudian dipindahkan ke bunga lain. Okey, dari pokok yang lain atau dari pokok yang sama. Dua-dua boleh. Okey, jadi akhirnya berlakulah persenyawaan. Okey, maknanya bunga tadi telah melekat pada stigma. Okey, boleh? Okey, kita tengok ciri-ciri yang disebarkan oleh angin. Okey. Ni apa ni? Baru cikgu sebut tadi. Okey, ni apa ni? Okey. Okey, kalau ini adalah bunga jantan. Okey, kita tengok bunga jantan. Okey, ini kita panggil dia filament. Okey, jadi filament ni terkeluar daripada bunga. Okey, ini contoh-contoh ni adalah bunga-bunga jenis seks. Dia terkeluar. Okey, kebanyakan bunga dia adalah berwarna putih. Okey, jadi selain daripada stamen tadi, okey, stamen yang ada filament ni terkeluar, dia juga boleh juga stigma juga keluar daripada bunga. Jadi maknanya kita panjang lah. Okay, stil tu akan lebih panjang lagi. Sama juga dengan filament. Okey, bagi bunga jantan dan juga bunga betina. Okey, seterusnya kalau kita tengok, okey, biasanya berwarna putih dan pudar. Okey, butir bunga yang dihasilkan adalah banyak, kecil, licin dan juga ringan. Okey, dan mempunyai filament dan stil yang panjang. Filament adalah untuk stamen. Okey, stil ialah untuk pistil. Okey, filament ni tu bunga jantan. Okey, atau gamet jantan. Okey, stil ni ialah untuk bahagian gamet betina. Okey, contoh bunga, rumput, jagung dan juga padi. Okey, kita tengok yang seterusnya ejen pendebungaan bagi manusia. Okey, jadi sama jugalah. Sengaja atau tidak sengaja. Okey, biasanya kalau proses yang tadi melekat pada kaki seluar tu kita boleh katakan dikategorikan sebagai tidak sengaja. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, ini yang melekat dekat stokin. Dan satu lagi, biasalah kalau ada buah rambutan ni, kita terus suka makan dekat pokok. Dan akhirnya kita akan buang biji benih tu merata-rata tempat. Okey, itu adalah penyebaran secara tidak sengaja. Kalau sengaja, biasanya ini kita panggil untuk kacukan. Okey, untuk hasilkan benih yang berkualiti, baik dan sebagainya. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok macam contoh
Kalau buah kelapa sawit tu sendiri, dia dah ada benih yang berkualiti. Okey, maknanya katakan ada satu pokok tu dia ada jenis Dura, ada satu pokok tu ada jenis Pisifera. Dura dan Pisifera ni tak contoh nama bagi jenis pokok kelapa sawit tu lah. Okey, jadi bila dikacukkan kedua-dua dia akan menjadi Tinera. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan lah benda tu. Okey, jadi tidak sengaja ni cikgu dah terangkan dengan lebih jelas. Jadi ingat je, sengaja ni kebanyakannya adalah untuk tujuan saintifik. Okey, saintifik. Okey, untuk menghasilkan individu yang lebih baik dan berkualiti. Okey, kelebihan. Okey, jadi kalau kita tengok, biasanya kita dah kata tadilah, kalau antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk, yang terbaik adalah pendebungaan kacuk. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kelebihan pendebungaan kacuk. Okey, kalau kita tengok yang pertama, tumbuhan lebih tahan terhadap serangan penyakit dan perosak. Okey, kemudian yang kedua, kita boleh tengok tumbuhan lebih sihat dan boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran. Okey, yang ketiga, tumbuhan dengan varieti. Okey, varieti ni ada, kita maksud dia ialah pelbagai jenis. Okey, baru dihasilkan. Okey, mana dia berlainan daripada tumbuhan induk. Okey. Okey, yang seterusnya biji benih yang lebih berkualiti dihasilkan. Okey, ini adalah kelebihan pendebungaan kacuk. Okey, kita tengok aplikasi pendebungaan kacuk bidang pertanian. Okey, konsep pendebungaan kacuk digunakan secara meluas dalam bidang pertanian untuk menghasilkan tanaman yang berkualiti tinggi dan meningkatkan hasil tanaman. Okey, contoh yang ni baru cikgu sebutkan tadilah. Di Dura, Dura ni adalah pokok kelapa sawit yang mempunyai tempurung yang tebal, dan ada juga jenis pokok kelapa sawit yang mempunyai tempurung yang nipis. Jadi apa yang akan dibuat kat sini, biasanya kalau buah sawit ni, kita tengok buah kelapa sawit ni biasanya dia ada sirung dan juga sabut. Okey, dua-dua ni adalah tempat atau bahagian yang diekstrak untuk mendapatkan minyak sawit. Jadi yang tengah, yang putih ni lebih berkualiti daripada sabut ni. Jadi akhirnya kacukan daripada dua-dua ni dia akan menghasilkan buah kelapa sawit bentuk yang macam ni. Satu lagi kita boleh tengok penggemar orkid. Itu sebabnya kalau kita tengok ada orang tu sampai membazirkan, boleh spend duitnya beratus-ratus ringgit untuk membeli orkid. Sebab apa? Orkid ni dia suka mudah dikacukkan. Jadi pelbagai varieti. Itu antara contoh. Yang kat bahagian bawah ni, ini adalah padi. Jadi kita tak akan pakai padi yang macam ni dan bentuk yang macam ni. Biasanya adalah yang bentuk macam ni, yang bahagian tengah. Yang contoh lah, kalau orang tanam padi ni, dia akan suka panggil padi masuri, padi yang paling baik. Contoh lah. Ada juga jenis-jenis padi-padi yang lain. Faham tentang teknik pendebungaan kacuk? Jelas? Kelebihan dia semua? Proses penyawaan tumbuhan. Tengok ni. Tengok video ni. Fertilization in flowering plants. In this module, you will learn about the process of fertilization in flowering plants. Fertilization in flowering plant is defined as the fusion of male gamete carried by pollens with a female gamete present in the ovule to form a diploid zygote which later develops into an embryo. It may be interesting to learn that the fertilization in plants is known as double fertilization. Kita start daripada bunga ni. Dekat video ni kita boleh nampak, ni bunga jenis apa ni?
Okey, respon kat cikgu dulu. Bunga jenis apa? Bunga asexual ke atau bunga bisexual? Cepat respon. Tak guna juga cikgu buka radio, video tanpa suara. Asex ke bisex? Jenis apa ni? Okey, ni kalau kita tengok ni adalah bunga jenis bisexual. Okey, yang ini kalau kita tengok yang kecil-kecil ni, yang kecil ni, ini ialah kita kenali dia sebagai ovule. Okey, ovule. Okey, yang besar ni, yang ini kita panggil dia ovary. Okey, yang ini yang kita nampak yang terkeluar kat sini, ini adalah filament. Okey, yang hijau yang atas ni, ini kita panggil dia still. Okey, setakat ni boleh ikut? Okey, kita tengok. In Dia this akan pergi ke module, lebih you mendalam. will learn about the process of Okey, fertilization in flowering plants. nampak tu? In this module, you will learn about Okey. Okey, yang ini apa ni? Okey, ini sebenarnya adalah tiup de bunga. Tiup de bunga, okey, datangnya daripada mana? De bunga tadi, dia melekat dekat stigma. Okey, stigma bunga betina tadi. Okey, kemudian dia akan hasilkan de bunga tu, dia akan menghasilkan tiup de bunga. Okey, jadi tiup de bunga ni akan masuklah ke dalam ovule dan menghantar gamet jantan. Akhirnya dia akan bersenyawa. Okey, jadi the tak berapa process of jelas juga. Okey, fertilization nampak in tu dia flowering berlakunya plants. persenyawaan. Fertilization in flowering plants Okey, kita is tengok. defined Okey, as the ni de fusion bunga of tu male dihantar. gametes Okey, ini adalah carried kita by punya pollens de bunga. with a female Di gamete atas kita present punya in the enter. ovule to Okey, form ini a adalah de diploid bunga zygote melekat pada which later develops stigma. into Okey, an dan embryo. stigma ni, It may be interesting to okey, de learn bunga ni that the akan fertilization hasilkan in plants apa, is known tiup de as bunga, double kemudian dihantar ke fertilization sini. as Akhirnya two dia fusions akan occur in the embryo disenyawakan. sac instead of Okey, jadi yang one. senyawa ni, These yang ni fusions are kita called punya ovule ni akan syngamy menjadi biji and triple benih. fusion. On reaching the stigma, Okey, the pollen faham? grain containing two nuclei germinates Itu to je konsep produce asas the dia. pollen tube. The pollen tube grows down into the Nampak? style, De bunga ni deriving akan nutrition from menghasilkan it. tiup. The Okey, dia generative akan bawa nucleus and the vegetative terus. nucleus Okey, of the kalau macam pollen manusia, grain move to sperma the tu lower akan end of the berenang pollen ke tube. arah Here the generative ovum. nucleus Tapi divides tak, bagi mitotically tumbuhan, into two male tumbuhan tu gametes dia akan or hasilkan sperms. The vegetative tiup or de tube bunga nucleus of untuk pollen grain dihantar ke is responsible ovule. for the growth of pollen tube. Okey, The jadi tengoklah vegetative ulang-ulang nucleus gambar tu. degenerates after Okey. reaching the ovule. Nampak? Dia akan masuk. The pollen tube at this Okey, jelas stage tak? with the vegetative nucleus and Sebenarnya two video male ni gametes ulangan grows down berkali-kali into the tentang ovary. bagaimana tiup de The bunga tu entry of the pollen tube into the mensenyawakan ovule through ovule. the mycopyle, chalaza, or Okey, boleh? integument is known Jelas? as porogamy, chalazogamy, Okey, pernah and tengok mesogamy biji kacang respectively. hijau tak? Porogamy is the most common out of these. Ini ada projek kamu dengan kacang hijau ni. After the Okey. pollen tube Kalau kata enters kamu the tengok dekat ovule, biji kacang it hijau tu, discharges dia the two ada male yang gametes it bahagian carries hitam into the sedikit. synergids of the embryo Okey, sac. itulah kita panggil dia micropyle. This Dia causes the sebenarnya daripada synergid sinilah. cells to Kat rupture, situlah thus ditembus leading to the masuk fusion of oleh the male tiup gamete debu. with an egg nuclei or an Okey, oosphere. jadi itu antara Due to contoh. this Okey, jadi kita fusion, tak nak mainkan a video ni diploid zygote is berulang-ulang kali. formed, Sebenarnya lama which lagi ni. gives rise to an embryo. This process Okey, akhirnya kalau kita tengok ringkasannya, dia ada 3 step yang utama tadi. Okey, de bunga akan disebarkan secara sendiri ataupun secara bantuan ejen pendebungaan. Okey, kemudian de bunga ni akan melekat pada stigma. Okey, kemudian stigma ni akan pegang de bunga ni, dan de bunga ni akan menghasilkan tiup de bunga, dan dia akan bergerak sampailah menembusi ovari dan terus sampai ke ovule. Dan akhirnya dia akan mensenyawakan gamet betina. Okey, jadi gamet betina kita dalam bunga tu kita panggil dia ialah ovule. Okey, jadi yang ni cikgu rasa jelas lah. Okey.
Okey, formasi pembentukan buah dan biji benih. Okey, jadi kalau kita tengok tadi, ovule yang telah disenyawakan, okey, ovule yang telah disenyawakan, yang kecil-kecil tadi, yang halus-halus, semuanya akan menjadi biji benih. Kemudian ovari, okey, yang bahagian luar tu bunga tadi, okey, semuanya akan menjadi buah. Akhirnya formasi buah akan jadi bentuk macam ni lah. Okey, yang ini biji benih ni sebenarnya asal dia adalah daripada ovule. Apa yang kita makan pada buah tu ialah kita makan ovari. Okey, boleh faham? Jelas setakat ni? Formasi daripada persenyawaan dan kemudian berubah menjadi buah. Okey? Jelas Tak faham boleh tanya. Boleh cikgu teruskan? Okey. Okey, struktur biji benih dan fungsinya pada tumbuhan. Okey, biji benih kalau kita tengok dia ada dua jenis. Okey, satu kita panggil monocotyledon dan satu dicotyledon. Okey, jadi sebelum kita nak kenal monocotyledon dengan dicotyledon ni, kita kena faham apa tu biji benih dulu. Okey, biasanya biji benih ni dia mengandungi embrio. Okey, embrio mempunyai tempat simpan makanan yang dikenali sebagai cotyledon. Okey, siapa pernah makan cotyledon? Siapa tak pernah makan cotyledon? Angkat. Cakap. Kalau ya, ya. Kalau tak, tak. Siapa pernah makan cotyledon? Kat mana kita boleh jumpa cotyledon dengan mudah ni? Dekat sayur jenis apa? Boleh respon kat cikgu tak? Dalam kehidupan seharian kita lah. Pokok apa yang kita makan kita suka sangat ni. Masuk dalam char kway teow, masuk dalam mi goreng. Pokok apa tu? Boleh respon kat cikgu tak? Sebenarnya kita dah makan cotyledon ni tu. Okey, pokok tauge kan? Betul? Pokok tauge kan? Pokok tauge tu itu ada cotyledon lah dekat bahagian kepala tu. Mana pokok tu tak membesar lagi dengan sempurna. Jadi kita dah makan cotyledon. Tu kita panggil dia cotyledon. Okey, jadi kita tahu dalam cotyledon tu ada tempat penyimpanan makanan. Okey, kemudian kalau kita tengok, okey, cotyledon ni kalau kita tengok, okey, sebenarnya dilindungi oleh satu lapisan yang keras, okey, yang kita kenali sebagai testa. Okey, testa tu adalah lapisan yang keras. Okey, jadi kita nak tengok istilah kenapa dipanggil sebagai monocotyledon dan dicotyledon. Kita ingat, cotyledon ni satu kita panggil mono. Kalau dicotyledon ni kalau kita ambil biji benih tu kita belah dua, terbelah ada dua keping, itu kita panggil dia dicotyledon. Okey, boleh? Faham? Monocotyledon dengan dicotyledon ni. Okey, jadi kita ingat bila kita sebut cotyledon atau biji benih ni, dia ada embrio, dia mesti ada cotyledon. Cotyledon tu adalah sumber makanan dan terbagi kepada dua jenis. Satu ada satu cotyledon, ada satu lagi ada dua cotyledon. Okey, itu saja untuk biji benih. Okey, daripada segi dia punya definasi dan mengenal pasti. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, bahagian biji benih ni kalau kita tengok ada dua, kulit biji dan satu lagi embrio. Okey, embrio ni. Okey, kita tengok kulit biji ni ialah kita punya testa, hilum dan juga micropyle. Okey, kita tengok testa ni kita kulit luar tadilah melindungi biji benih. Hilum ialah untuk tempat, okey, hilum. Okey, tempat biji benih melekat pada buah. Micropyle ialah lubang atau liang kecil yang membenarkan air dan udara masuk.
Kat sini jugalah kalau kita tengok daripada segi awal tadi, micropyle tu sebenarnya tempat di mana tiup du bunga tadi masuk. Okey. Okey. Embrio terdiri daripada plumule dan juga radical. Okey. Satu lagi cikgu nak kamu ingat take note sikit, buat catatan. Kadang-kadang pelajar ni bila dah lama-lama dia lupa. Okey, ingat je, kalau plumule ni ialah pucuk, okey, menghasilkan pucuk awal, radical ni akan menjadi akar awal. Okey, jadi kalau katakan kamu terlupa, plumule, kamu tahu plumule dan radical dalam soalan peperiksaan. Okey, tapi kamu tak tahu, okey, yang mana satu pucuk, yang mana satu akar. Okey, macam mana dia punya clue dia? P dengan R ni, P mesti pucuk, R tu ialah root. P tu mewakili pucuk. Jadi mana kamu tahulah P tu untuk pucuk, R tu ialah root untuk akar. Okey, jadi bila sebut plumule radical, kamu mesti baca dia ialah P pucuk, plumule, R radical, R tu ialah akar. Okey, jadi baru tidak akan berlaku kesilapan. Okey, kemudian cotyledon lah, tempat penyimpanan atau membekalkan makanan pada biji benih. Okey, ni adalah biji benih kita. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok, okey, dinding ovari tadi, kemudian dia akan berkembang, okey, menjadi macam bentuk buah. Dinding ovari ni kita panggil dia sebagai perikarpa. Perikarp, pun boleh juga. Okey, perikarp ni ialah kita punya lapisan yang menjadi buah. Okey, perikarp Okey, ada apa nak tanya? Okey, jadi perikarp kita ni terdiri daripada esokarp, mesokarp, endokarp. Ni tak perlulah. Bagi kamu cuma ingat je perikarp. Okey, jadi apa tujuan perikarp ni? Melindungi biji benih di dalam buah. Okey, nampak ni? Yang luar ni dulu adalah kitanya perikarp. Okey, dalam ni baru kita punya biji benih. Sama juga, luar ni lindung. Okey, dalam ni adalah biji benih. Okey, jadi konsep perikarp ni bila dia ada dua keadaan. Satu, perikarp ni akan menjadi keras dan kering. Okey, biasanya adalah contoh dia ialah kacang hijau, dan ada satu lagi akan jadi berair dan berisi. Dan contoh dia ialah buah tomato. Okey, jadi ini adalah bentuk perikarp. Okey, percambahan biji benih. Okey. Okey, jadi kita tengok je biji benih ni sebenarnya dia ada dia punya jenis. Okey, percambahan. Okey, konsep percambahan, okey, maksud dia ialah proses yang berlaku apabila embrio di dalam biji benih mula tumbuh. Okey, kemudian apabila biji benih bercambah, embrio akan mengeluarkan pucuk awal dan pucuk awal. Dia akan keluarkan akar awal lah, kita panggil dia radical. Lepas tu baru keluar pucuk. Okey. Kemudian anak pokok akan mula membuat makanannya sendiri apabila daun baru mula tumbuh pada pucuknya. Okey, jadi maknanya bila dah ada daun ni tujuannya untuk apa ya? Boleh respon kat cikgu? Menjalankan proses apa? Daun? Boleh type kat ruang chat. Proses apa yang dijalankan oleh daun ni? Bermula dengan huruf F. Masih bersama dengan cikgu tak? Topik ni panjang sikit hari ni. Okey, proses dia ialah bila ada, okey bagus Kamarul. Maknanya bila adanya pucuk, maknanya bermulanya lah proses fotosintesis. Okey, jadi fotosintesis ni tujuan dia ialah untuk menghasilkan makanan sendiri. Okey, jadi dia tak bergantung lagi lah pada cotyledon.
Okey, jadi apa akan berlaku? Jadi bila pokok ni berkembang, cotyledon akan semakin kecil. Okey, jadi semuanya akan berfungsi lah. Radikal dah berfungsi, plumule dah berfungsi. Okey, menjadi pokok yang lebih besar. Okey. Okey, kalau kita tengok terdapat dua jenis percambahan biji benih. Satu kita panggil epigel. Okey, epigel ni apa maksud dia? Cotyledon dibawa ke atas permukaan tanah semasa percambahan berlaku. Contoh, pokok kacang panjang dan pokok jarak. Okey, dan satu lagi ialah percambahan hypogel. Okey, cotyledon kekal di dalam tanah semasa percambahan biji benih berlaku. Contoh pokok jagung dan pokok kacang botol. Okey, ingat je. Biji benih tu berada di dalam E ni maksud dia ialah biji benih tu akan terkeluar daripada tanah. Okey, kemudian hypogel ni dia akan kekal di dalam tanah. Okey, ini adalah epigel. Okey, nampak tu? Nampak biji benih tu akan terkeluar. Bawah tu ni. Okey. Jadi kamu rujuk epigel germination ni. Okey, dalam buku teks. Okey, nampak tu? Biji benih dia terkeluar. Okey, jelas? Epigel ni. E tu exit. Maknanya biji benih tu keluar tanah. Keluar daripada tanah. Okey. Okey, hypogel. Okey, kita tengok biji benih ni dia kekal di dalam tanah. Hanya plumule saja yang naik. Okey. Okey, faham tentang epigel dengan hypogel? Jelas? Ada apa-apa nak tanya, Syafura je seorang jelas. Yang lain semua senyap je. Okey, jadi cikgu rasa jelas lah Okey, eksperimen. Okey. Sepatutnya kita nak buat di sekolah, tetapi cikgu minta kamu buat di rumah. Sebab eksperimen ni tak berbahaya sangat dan dia adalah eksperimen mudah. Okey, jadi apa yang cikgu nak setiap kali kamu buat eksperimen ni mengambil masa 3 hari sahaja. Dan dia adalah eksperimen wajib bagi kamu. Okey, eksperimen wajib. Okey? Jadi apa tujuan kamu? Kamu hanya ambil gambar dan data sahaja. Okey. Okey, jadi eksperimen ni, yang pertama kamu akan kaji, percambahan biji benih ni boleh berlaku pada keadaan air, keadaan suhu dan juga keadaan udara. Okey? Jelas? Okey, jadi eksperimen ni. Okey, catat. Okey, cikgu nak sebut. Saya nak kamu buat di rumah. Okey? Okey, dah bersedia dengan buku catatan? Okey, dah bersedia? Okey, dengar betul-betul dengar betul-betul. Okey, kita tak boleh buat dekat ni. Kalau kita nak tunggu pun kita tak tahu bila. Okey. Jadi eksperimen ni sebenarnya saya nak kamu sediakan 4 bekas. Okey. Okey, 4 bekas kalau kita tengok dekat makmal kita akan menggunakan tabung uji. Okey, tapi di rumah kita tak ada tabung uji. Kamu akan gunakan cawan polystyrene yang kecil tu. Boleh? Faham? Okey, ada berapa cawan kita kena sediakan cawan polystyrene kecil tu? 4. Okey, ada 4. Jadi tabung uji kita tukarkan kepada cawan polystyrene yang berwarna putih. Okey, ingat cikgu cakap eksperimen ni hanya ambil masa 3 hari saja. Okey. Jadi yang pertama kamu tengok
Okey, yang pertama kamu tengok kat sini. Okey, cawan yang pertama. Okey, dengar betul-betul. Okey, kamu labelkan sebagai P. Okey. Okey, jadi kamu ambil sedikit kapas. Okey, kemudian kamu basahkan. Okey, kemudian kamu letakkan 5 biji benih kacang hijau. Boleh setakat ni? Dalam cawan tu? Untuk P. Okey? Boleh? Jelas tak? Okay, cikgu nak kamu respon Kalau senyap cikgu tak tahu kamu faham ke kamu tak faham. Okey, cakap okey, okey. Okey, kemudian ulang balik. Okey. Okey, yang pertama cawan polistrin putih tu tahu tak? Yang kecil tu. Jangan yang besar. Yang kecil. Beli 4. Okey? Okey, setiap satu tu kamu labelkan sebagai P, Q, R dan S. Okey, P, Q, R dan S. Maknanya cawan polistrin yang pertama P, cawan polistrin yang kedua Q, yang ketiga R, kemudian yang akhir sekali S. Okey, boleh? Faham? Okey, jelas? Okey. Okey, kita tengok cawan yang pertama. Okey, cawan yang pertama. Okey, saya nak kamu sediakan setiap cawan tu mesti ada 5 biji benih kacang hijau. Okey, setiap cawan tu. Okey, boleh? Faham? Okey, ada berapa total kacang hijau yang kita akan gunakan untuk masukkan dalam cawan ni? Ada berapa jumlah keseluruhan dia? Cepat-cepat respon. Okey, ada 20. Okey, bagus. Mana setiap satu, kalau kamu nampak kat sini memang 2. Sebab apa? Tapi saya tak nak 2 lah. Okey, saya nak setiap cawan tu kamu letak sebab cawan tu lebar. Okey? Jadi 5. Okey. Okey, dah. Okey, yang pertama cawan yang pertama. Cikgu tarik kat sini. Catat P. Okey, kamu letak kapas. Okey. Lepas tu campurkan dengan air. Jadi dia akan jadi kapas basah. Okey, lepas tu bila dah campur tu, okey, P tu, okey, jadi baru kamu letak kacang hijau. Okey, boleh? Faham? Okey, jadi yang P tu ialah kapas. Kapas pun tak payah banyak-banyak sangat. Kamu ambil sikit je kapas, okey, supaya kapas tu boleh tutup permukaan cawan tu. Bahagian dasar bawah tu. Tak payah sampai penuh sangat kapas kamu nak letak dalam cawan putih tu. Okey, boleh? Faham? Okey, lepas tu baru letak kacang hijau. Okey, tu P. Okey, Q. Okey. Saya nak kamu letak air, kamu letak kacang hijau dulu. Kamu letak kacang hijau. Okey, ada kacang hijau. Okey, campur air. Kemudian kamu ambil sedikit minyak masak. Okey. Jadi minyak masak tu bila kamu tuangkan tu, kamu tutup permukaan air tersebut. Okey. Okey, boleh ni? Okey, itu adalah yang kedua. Okey, jadi ingat P ni pun jangan, cikgu terlupa tulis kacang ni. Kamu letak je kacang hijau juga. Jadi ada 5 Okey, setakat ni okey jelas P dengan Q ni. Kacang hijau, air. Okey, dan juga minyak masak. Okey, boleh ni? Okey, boleh? P dengan Q. Okey, bagus. Okey, sekarang R. Okey, cawan sama je. Cawan dia sama. Kamu labelkan cawan R ni pula. Kamu ambil kapas sahaja. Okey. Okey, kapas.
Okey, kemudian satu lagi, kapas ni jangan basahkan. Okey, jadi saya tulis ni kapas kering campur biji benih. Okey. Okey, boleh ni? Jelas? Okey, jadi apa yang kamu kena buat? P, Q, R kamu letak dekat kat luar sahaja. Lepas tu kamu monitor. Kalau boleh kamu janganlah letak kat luar rumah. Okey, macam contoh kamu letak kat tepi dapur yang ada cahaya matahari dan sebagainya. Okey, senang berlakunya percambahan. Boleh ni? P, Q dan R pada suhu bilik. Okey, setakat ni boleh faham? Jelas? Eksperimen sekejap sahaja. Tak lama, 3 hari. Okey. Okey, last. Okey, kamu labelkan cawan tu S. Okey, lepas tu kamu ambil kapas. Kemudian kamu campur air. Lepas tu kamu letak biji benih. Okey. Okey, tu S. Okey. Tapi S ni. Dah boleh? Okey, S ni. Okey, kalau kamu tengok kapas campur air campur biji benih, tapi dia berbeza dengan P, Q dengan R. Yang S ni kamu letak dalam peti sejuk. Okey, jelas? S sahaja letak dekat peti sejuk. P, Q dan R kamu letak dekat tepi. Okey? Tepi apalah? Tepi dapur dan sebagainya lah. Saya rasa kalau letak kat luar, cikgu takut nanti ada macam angin ke apa. Jadi akan menyebabkan eksperimen kamu akan terganggu. Okey, boleh ni, faham ni? Okey. Jelas? Jelas tak? Okey. Okey, ada berapa bekas kamu kena sediakan? 4. Okey. Cuma cikgu nak ingatkan kat sini, okey, yang paling penting pada bekas Q tu. Okey. Saya nak bila kamu letakkan minyak, jangan letak minyak tu sedikit. Jadi kamu letak minyak tu sampai, okey, kamu letak air pun tak perlu nak sampai penuh sangat dalam cawan tu. Okey, kamu letak sedikit supaya katakan tenggelam kamu punya biji benih tu. Okey, tenggelam. Okey, tenggelam. Okey, lepas tu kamu letakkan air minyak tu sampai tutup permukaan tu. Kamu tak nampak lagi permukaan air. Hanya yang kamu nampak ialah minyak sahaja. Okey. Okey, jelas? Okey, jadi saya nak kamu ambil gambar. Okey, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Okey, jadi ada 4 gambar tu. Okey, setakat ni boleh ikut? Okey. Okey. Jangan risau, masa kamu panjang. Masa kamu panjang. Kamu boleh buat sekejap. Ini eksperimen wajib. Okey. Yang seterusnya. Okey, jadi apa yang saya nak kamu buat? Okey, kamu buat jadual ni. Okey, tak apa. Jangan risau pasal slide ni. Kamu boleh buka ke dalam. Kamu buka Google Classroom. Saya akan masukkan slide ni nanti. Okey, kamu boleh tengok je. Okey. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat jadual. Okey. Yang tick betul-betul ni saya tak nak kamu buat dulu. Yang ini kamu tengok percambahan tu dulu. Baru okey. Okey, jadi maknanya kalau kamu tengok kat sini, okey, pada hari pertama sampai hari kedua sampai hari ketiga. Okey, P tu. Okey. Air tadi ada kesan tak? Okey, udara ada kesan tak? Suhu ada kesan tak? Okey, apa akan berlaku pada biji benih P? Okey, Q. Jadi yang ni kamu tik ni semuanya adalah pada hari terakhir. Hari terakhir. Okey, boleh ni? Faham? Jadi mana hari ketiga baru catat tik dengan salah. Okey? Okey, jadi siapa yang tak boleh buka Google Classroom,
kamu salin jadual ni. Okey, ada yang nak salin ke? Semua orang boleh buka Google Classroom tak? Berapa orang tak boleh buka? Semua boleh? Semua boleh buka? Boleh respon kat cikgu tak? Okey, Syafura boleh buka. Okey. Yang lain boleh buka tak? Okey, siapa yang tak boleh buka, salin. Okey, sebab saya tahu kalau Google Classroom ni, kalau terlampau banyak sangat email dalam telefon atau dalam laptop tu, kamu tak biasa tukarkan kepada email tertentu tu, nanti dia akan jadi susah buka. Okey, Afiq boleh buka tak, Afiq? Okey, tak tahu. Okey, Afiq tak tahu, salin. Salin jadual. Cikgu bagi masa. Okey. Okey, salin dulu. Tapi elok cubalah sebab kita dah naik tingkatan 1 ni, Google Classroom ni sepatutnya boleh digunakan secara intensif. Okey. Okey. Okey, yang lain? Yang bawah mana? Yang ni tak perlu. Kesimpulan ni tak payah. Kesimpulan kamu buat kemudian. Saya nak kamu ada data dulu. Yang pertama apa tadi? Buat eksperimen. Ambil gambar hari pertama, kedua, ketiga. Okey, lepas tu isikan ke dalam jadual. Lepas tu cikgu akan guide kamu buat amali. Faham tu? Jangan risau pasal yang bawah-bawah ni. Kesimpulan ni itu tak penting lagi. Kita bukan membina laporan dulu. Kita sekarang ni, kita punya fasa yang pertama ialah menjalankan eksperimen. Okey, kemudian yang kedua ialah untuk mendapatkan data. Itu saja. Okey? Jelas? Cikgu dapat detect ni. Okey, internet cikgu tak berapa baik ni. Okey, jelas Okey? Okey, saya nak kamu buat personal message dengan cikgu. Kalau tak faham, tanya. Jangan senyap. Okey, jelas ni. Okey, eksperimen kamu mudah je. Jangan buat laporan dahulu. Okey, buat eksperimen dahulu. Collect data dan ambil gambar. Okey, katakan contoh kalau kita tengok tadi. Okey, katakan biji benih dalam minyak. Contoh tadi. Yang ada kat minyak tadilah. Okey, cuba kamu tengok. Okey, dia boleh bercambah atau tidak. Kamu keluarkan. Okey, tengok. Okey, bercambah atau tidak. Macam tu lah sebagainya. Okey. Okey, jelas Okey, jadi cikgu bagi masa. Bebas. Tapi mesti 3 hari. Sahaja. Tak boleh lebih. Okey. Jadi ini adalah amali wajib dan kamu buat di rumah. Sebab tak berbahaya, cikgu tak apa. Saya benarkan kamu buat di rumah. Okey, boleh? Ada masalah tak? Okey. Okey, tak ada Okey, penilaian. Okey, kamu salin. Ni, dah salin semalam. Cikgu dah suruh salin kan? Betul? Okey, jawab. Okey. Okey. Bagi jawapan dekat sini. Dekat chat ni. P tu apa? Q tu apa? R tu apa? S tu apa? Okey, sekarang. Aktiviti mudah je. Secara langsung. Siaran langsung. Okey, P tu apa? Okey, senang cikgu tanya. Tanya je semua orang jawab. Sepatutnya dah kena ready lah. Gambar tu Okey, P tu enter. Okey, bagus. Bunga apa? Bunga jantan ke bunga betina tu? Okey, bagus. Bunga jantan. Aina je seorang jawab. Yang lain tak jawab pun.
Okey. Bagus. Okey. Dekat P tu ada apa? Dekat P tu ada apa? Dekat enter tu ada apa? Bagus. Ada the bunga. Nak murid cikgu 2 orang ni. Yang lain senyap dah. Okey, dia ada the bunga. Okey, bagus. Okey, jadi maknanya enter dah tak ada masalah. Okey. S ni apa? Cepat-cepat. Syafura boleh respon. Filament. Bagus. Okey, mewakili jantan atau betina? Mewakili bunga jantan atau betina? Okey, bagus. Jantan. Okey, mana kamu faham dah tu. Okey. Okey, boleh bagi cikgu ciri penyesuaian. Okey, kalau dia nak jalankan proses pendebungaan, filament tu boleh jadi apa? Filament tu boleh jadi macam mana? Kalau ciri pendebungaan, kalau katakan ejen pendebungaan tu ialah angin, apa akan berlaku pada filament? Ciri penyesuaian ni lah. Okey, dia akan jadi panjang ke dia jadi pendek? Berada di dalam bunga ke atau dikeluar daripada bunga? Kalau kata ejen pendebungaan tu ialah angin. Okey, bagus. Okey, yang lain ni senyap je. Okey, keluar daripada bunga. Okey, kalau soalan dalam PT3 tu dia tanya, kenapa? Mengapa? Mengapa filament tu mesti keluar daripada bunga? Mengapa? Kenapa? Cepat. Okey, maksud dia ialah the bunga mudah disebarkan oleh angin. Okey. Kepada pokok yang lain. Okey. Okey, jadi itulah sebagai contoh dia. Okey. Okey, sekarang cikgu nak kamu respon pula. Q tu apa? Q. Apakah Q? Q bukan steel, yang sini. Yang bulat ni. Yang jadi perikarpa. Apa tu? Ya, bagus. Ovari. Okey, steel kat bahagian atas ni. Okey. Okey, yang tak ada label ni, yang dalam yang kecil-kecil ni apa kita panggil ni? Okey. Ovule kalau disenyawakan dia jadi apa? Ovule kalau disenyawakan dia akan jadi apa? Cepat respon. Ovule ni kalau disenyawakan dia akan jadi apa? Ovari. Okey, bila dah katakan ovule tu dah disenyawakan, ovari dia akan jadi perikarpa atau buah kan? Ovule dia akan jadi apa pula? Okey, dia akan jadi biji. Bagus. Biji benih. Okey, last. R ni apa? R ni apa?
Okey, apa tujuan SEPL? Apa tujuan SEPL? Okey. Melindungi bunga awal. Okey, awal bunga, bunga awal. Okey, boleh? Betul? Bagus. Okey, jadi bunga awal. Okey. Jadi cikgu rasa okey, semua bagus, ada respon, ada juga yang tak respon. Okey. Jadi cikgu minta intensif sikit. Bila cikgu tanya soalan tu kamu respon dengan cepat. Okey, okey, setakat ni ada masalah, faham? Faham tak topik apa yang kita belajar hari ni? Syafura dah respon, Aina. Okey, Tarik dah respon. Okey, yang lain ni? Okey, Akid dah, Afiq dah. Okey, ada seorang lagi tadi. Siapa tadi tu? Cikgu dah lupa lah itu. Liza Wati Jaina ni siapa Cikgu dah lupa lah. Dia selalu masuk kelas. Okey, bagus Arifin. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Okey, jadi tak payah salin. Nanti cikgu akan snapkan gambar soalan tu. Okey, soalan tu. Ada lepas ni sebenarnya ada soalan lagi. Soalan nombor 2, 3, 4. Okey, dan seterusnya. Okey, kamu pindahkan soalan ni ke dalam buku SC2. Okey, buku SC2. Okey, jadi saya nak besok naik sekolah, cikgu nak tengok lah SC2 kamu ni dah banyak lah soalan yang telah dibuat. Okey, itu adalah kamu punya markah PBD nanti. Okey, jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okey, terima kasih. Kelas agak lama ini sebab topik agak panjang. Okey, lepas ni kita bolehlah beralih ke tema yang baru. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum.